Tuhan, Engkaulah harapan kami. Engkau satu-satunya harapan kami, tiada yang lain ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan ini ya Tuhan. Kau berikan kekuatan dan hikmat bijaksana untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga firman yang mereka dengar ya Tuhan dapat mereka mengerti dan dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 大家兄弟姐妹们平安。 Biarpun keadaan kita tidak bisa beribadah di tempat ini, tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. 虽然我们不能既在这个教会我们来敬拜主，但是我们仍然可以用我们的心来赞美他。 Apapun yang terjadi, sepatutnya kita harus bersyukur pada Tuhan. 虽然环境如何，我们都要来赞美他， Karena Tuhan itu baik, saudara. 因为我们的神是很好。 Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah pembenaran karena iman. 亲爱的弟兄姐妹们，我们今天早上的题目就是我们称义的信， Yang terambil dari kitab Roma, 是在罗马书， Roma 3 ayat 21 sampai 31. 是在罗马书第3章21节到31节。 Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara yang ada di sini maupun ada di rumah, dan kita sama-sama membuka Alkitab kita. 我们一起来打开我们的圣经，我们一起来念这个圣经。 Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Amin. 罗马书第3章21节到31节，这里说：但如今神的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是神的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。神是以耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义，因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，世人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。即使这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了。用合法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃用信主之法。所以我们看定了，
人称义是因着信，不在乎遵行律法。难道神只做犹太人的神吗？也不是，也不是做万邦人的神吗？是的，也做万邦人的神。神既是因为他就要因信承那受割礼的为义，也要因信承那未受割礼的为义。这样我们因信这样我们因信废了律法吗？断乎不是，更是坚固律法。阿们。Nah, saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， pembenaran karena iman ini merupakan suatu doktrin yang sangat kuat dalam surat Paulus kepada jemaatnya di Roma. 我们被称义的信心呢，就是在使徒保罗里面他有写着， Boleh dikatakan bahwa dalam perspektif doktrin Kristen, pembenaran karena iman ini merupakan doktrin yang sangat penting. 就是一个很重要的一个信心。 Oleh karena itu, setiap orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya harus memahami doktrin ini. 所以说，如果我们已经相信神的人，已经接受耶稣基督的人，我们就要明白这个信心。 Saudara sekalian Tuhan, mengapa setiap orang harus mengalami pembenaran karena iman? 为什么我们的信心要被称义呢？ Kalau kita baca berdasarkan Roma 3 ayat 21 sampai 31, maka kita akan menemukan alasan mengapa setiap dari kita itu membutuhkan pembenaran karena iman. 如果我们刚才所读的罗马书第3章21到31节里面，我们就会知道，我们就会明白为什么我们的信心要被称义呢？ Dalam kitab Roma 3 ayat yang ke-20 dikatakan di situ, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. 因为在罗马书第3章20节里面，这里说，所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义。 Dan ayat 23 di situ dikatakan, karena semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 然后在23节里面也说着，因为世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。 Inilah yang melatar belakangin bahwa setiap orang membutuhkan pembenaran karena iman. 就是因着这些方面，我们的信心就要被称义，是要 Rasul 被 Paulus 称义。 di dalam suratnya selalu menunjukkan dengan terang benderang bahwa di manusia tidak ada satupun yang tidak berdosa. 所以说，使徒保罗在他的书里面，他写着，因为世人都犯了罪了。 Di sini apakah ada merasa dirinya tidak berdosa? Ada? 我们当中有没有一位就是说自己没有犯的罪的呢？ Saya rasa nggak ada ya, karena kita semua di sini adalah manusia yang berdosa. 我相信我们大家都没有，因为我们都犯了罪的人。 Itulah sebabnya karena manusia itu berdosa, maka semua manusia itu akan dihukum. 所以说我们是犯罪的人，所以我们都要被惩罚。 Nah, Rasul Paulus dalam suratnya itu terus mendorong supaya setiap kita itu sadar bahwa dia adalah manusia yang berdosa, bahwa dia dikuasai oleh dosa dan tidak mampu melepaskan diri dari dosa. 所以说，使徒保罗这里写着，我们世人都犯了罪，所以我们要反省自己，明白我们自己都犯了罪的人。 Nah, berdasarkan fakta inilah, 所以就是因着这些。 maka Rasul Paulus dalam pimpinan dan arahan Roh Kudus menunjukkan bahwa manusia itu membutuhkan pembenaran karena iman. 因着这个圣灵来提醒了使徒保罗，我们的信心就是要被称义。 Jadi saudara kasih dalam Tuhan, setiap orang bisa diselamatkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. 所以说，我们人就是要因着这个信，我们才会 Tetapi 被拯救。 semua ajaran di luar Kristus 但是在神以外的呢， mengajarkan bahwa keselamatan bisa didapatkan dari perbuatan baik. 就是教导我们的救赎就是我们可以用我们的行为来得到。 Pertanyaan saya, sebaik apa kita? 然后问题就来了， sebaik apa? 然后问题就来了，我们要用什么的行为来做呢？ Perlu
perlu diketahui bahwa tidak ada ritual apapun, sakramen apapun, perbuatan baik apapun yang dapat melayakkan kita mendapat kebenaran dari Kristus. 所以我们要明白，没有任何行为能够让我们被拯救的。 Waktu saya dulu sering injilin orang ya, terutama orang Tionghoa, mereka sering merasa dirinya, saya tidak membunuh, saya tidak membakar rumah orang, jadi saya tidak berdosa. 有一天我就是要传讲福音，就是给那个华人传福音的时候，这些人就是会说我没有杀人，我没有做什么错啊。 Saudara siam Tuhan, dalam Yakobus 4 ayat 17 jelas dikatakan bahwa tahu yang baik saja tidak melakukan itu sudah dosa. 在雅各书里面有写着，我们知道好的事，但是我们没有去做，这就是犯了罪。 Kita pertama berdosa karena Adam yang paling pertama berdosa, dosa keturunan namanya. 我们第一次犯的罪就是我们就是从亚当下来的这个罪。 Nah, saudara siam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita semua berdosa. 我们全部世人都犯了 Jadi 罪， apa jalan keluarnya? 所以有什么出路呢？ Kita semua orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan pasti tahu bahwa Yesuslah jawaban satu-satunya bagi semua orang yang berdosa. 我们相信神的人都知道，我们就是耶稣基督，就是唯一的一个路。 Nah, sekarang mengapa Tuhan Yesus perlu datang ke dunia untuk disalibkan? 所以为什么耶稣要下了在这个世上，然后会被钉在十字架呢？ Mengapa Yesus perlu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita? 为什么耶稣要死在十字架呢？ Nah, ini sudah umum sekali ya, kita biasa sudah pernah dengar khotbah-khotbah pendeta-pendeta. Ini merupakan pengetahuan yang sudah umum. 这就是当然我们所有的人都会明白为什么耶稣要钉在十字架呢？ Karena Allah itu kasih. 因为神是爱， Ia mengasihi manusia. 神是爱世人， Ia tidak menghukum manusia, saudara. 他没有惩罚世人，他不要惩罚我们。 Tapi jangan lupa bahwa Allah itu juga adalah Allah yang adil. 但是我们要知道，我们的神是公义的神， Sehingga ia harus menghukum yang berdosa. 所以他要惩罚那些犯罪的人。 Allah yang adalah kasih, tetapi juga Allah yang adil. 神是爱，神也是公义。 Allah itu tidak bisa melanggar ketetapannya sendiri. 他不能返回他所做的所说的。 Allah itu tidak bisa mengingkari sifat-sifatnya. 他就是不能避免他所拥有的。 Allah itu kasih sehingga ia mengampuni orang-orang yang berdosa kepadanya. 神是爱，所以他要怜悯那些犯罪的人。 Namun sifat keadilan Allah menuntut untuk bertindak adil terhadap orang yang berdosa. 但是他就是公义的心，他要惩罚那些犯罪的人。 Dari sisi keadilan Allah, maka semua manusia yang berdosa layak dihukum. 所以在这个公义方面呢，神就是要惩罚那些犯罪的人。 Itulah sebabnya Rasul Paulus tegaskan bahwa upah dosa adalah maut. 所以说使徒保罗就写着我们的死的 Upah dosa adalah maut. 罪的成果就是死。 Jadi bagaimana Allah mengatasi persoalan ini? 所以说我们要怎样来去做呢？ Pada satu sisi Allah mengasihi, dan pada sisi lain Allah itu adil sehingga dia harus menghukum dosa. 另一方面神是爱，然后在另一方面神也是公义，所以他要惩罚。 Nah, saudara kasih dalam Tuhan. 所以亲爱的弟兄姐妹 Guna 们， mengatasi konflik inilah Yesus harus mati di kayu salib. 就是要解决这个问题，所以我们的耶稣 Yaitu 要死 untuk 在十字架， menanggung dosa kita. 就是要坑我们所犯的罪，我们的罪。 Kematian Yesus di atas kayu salib 耶稣死在十字架的时候， menjadi bukti keadilan Allah yang menghukum dosa manusia. 就是证明着耶稣是公义的， Sekaligus bukti kasih Allah yang sempurna kepada manusia. 也证明了神的是完全的爱。 Nah, saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， mungkin ada di antara kita yang bertanya, 可能在我们当中有疑问， masih bingung kenapa Yesus harus mati. 就是有疑问，为什么耶稣要死呢？ Saya biasa injilin orang, pertanyaannya ya itu-itu aja. 我平常
我平常传讲福音，就是这个问题一直在出现。 Kenapa Tuhan itu Allah Maha Kuasa, kenapa nggak tinggal bilang aja saya ampuni dosa kamu gitu? 我们知道神是万能的嘛，他为什么不用口来说你的罪已经被赦免了？ Makanya ketika saya menginjili, saya selalu kasih satu ilustrasi. 所以当我平常传讲福音的时候，我就是用一个比喻来传讲。 Ilustrasinya begini saudara. 他的比喻就是这样。 Ceritanya ada seorang jenderal. 他的故事就是有一个将军， Dia adalah jenderal pemimpin perang ceritanya. 他是一个将军来的。 Nah pada zaman dahulu kalau kita tahu ya, kalau berperang itu kan berkemah dari satu kemah ke kemah yang lain gitulah. 以前的战争就是我们有做一个就是一个屋子这样。 Kemah. Jadi mereka pasti membawa persediaan makanan. 当然，在战争的时候，他们一定要带很多的食物。 Nah, pada suatu ketika jenderal ini 有一天，这个将军 menerima laporan dari bawahannya bahwa persediaan makanannya telah dicuri. 他得到一个信息，就是说他们的食物就被偷走了。 Lalu sangat geramlah jenderal ini. 然后这个将军他就很发怒，很生气。 Lalu jenderal ini 然后这个将军 memerintahkan 他就做一个 bawahannya 对他的部下们说， untuk mencari siapakah yang mencuri persediaan makanannya ini. 就是是哪一个人来偷了我们的零食。 Dan jenderal ini mengeluarkan suatu peraturan. 然后这个将军就出了一个命令， Jika diketemukan siapa pencurinya, 如果抓到了这个贼的时候， maka pencuri ini akan diberikan hukuman 50 kali cambuk. 就是如果抓到了这个人都要被惩罚，就是鞭打50大板。 Nah, saudara kasih Tuhan, keesokan harinya 亲爱的弟兄姐妹，然后早上的时候， terjadi lagi pencurian itu. 就被抓到了，这个贼就被抓到 Akhirnya 了。 singkat cerita, pencuri itu ditangkap, 然后就是这个贼就被抓了， dibawa di hadapan jenderal. 就是把他带在将军的面前。 Bisa tebak nggak saudara kira-kira itu siapa? 大家可以想象吗？这个贼是谁呢？ Orang itu adalah mamanya sendiri. 这个贼就是他的妈妈。 Nah, saudara kasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， apa yang akan dilakukan oleh jenderal ini? 这个将军会对他的妈妈做什么呢？ Dia sudah mengeluarkan ketetapan bahwa barang siapa didapati mencuri, maka akan dihukum 50 kali cambukan. 因为这个将军已经宣告了，已经做了一个定例，就是说哪一个贼如果被抓到，他就会被惩罚 Nah, 50 sekarang 大 mamanya 板。 sendiri ternyata. 但是这个贼是他的妈妈。 Apa yang dilakukan? Kalau dia mencambuk mamanya, tentu mamanya itu sudah tua, pasti akan meninggal. Dia akan menjadi anak yang durhaka dan tidak mengasihi mamanya. 然后他要怎样做呢？因为如果他惩罚他的妈妈打50大板，他的妈妈已经老了呢。然后如果被打的时候，他的妈妈一定会死。然后他又做怎样的就是被人家说一个孝顺孩子的人呢？ Tetapi jikalau dia tidak menghukum sesuai ketetapan yang dia sudah tetapkan, 但是如果他没有惩罚他的妈妈，他就是已经做了这个规律的时候， maka dia akan menjadi pemimpin yang tidak adil, akan dicap tidak adil. 他就会被他的选民人说，就是他不是一个公义的将军， Karena dia sendiri yang mengeluarkan peraturan itu. 因为他自己做的这个命令。 Nah, saudara-saudara, terjadi dilema. Apa yang akan dilakukan oleh jenderal ini? 亲爱的弟兄姐妹们，然后这个将军要做什么事呢？ Jenderal ini langsung membuka jubahnya. 然后这个将军就拿掉他的衣服， Dia memberikan dirinya sendiri untuk dicambuk 50 kali. 他就是把他自己本身成为这个被惩罚的 Dia 人， menggantikan hukuman mamanya. 他代替他的妈妈，
被 Dengan 惩罚。 begitu dia kasih kepada mamanya juga adil di hadapan 这样 orang. 来说，他就是孝顺他的母亲，然后他也对他的名人就是有公义。 Nah begitu juga dengan Allah, saudara-saudara kasih yang Tuhan. 神也是这样， Allah itu kasih, 神就是爱， tapi Allah itu juga adil. 然后神也是公义。 Dia kasih tidak ingin menghukum manusia karena dia mengasihi manusia. 他爱我们，所以他不要惩罚我们。 Tetapi dia juga Allah yang adil. Dia 但是- harus menghukum setiap manusia yang 但 berdosa. 是他也是公义的神，所以他要惩罚那些犯罪的人。 Oleh sebab itu dia harus mengutus anak yang tunggal untuk mati di kayu salib. 所以他要派他的独生子下了这个世界，要被钉在十字架， Jadi untuk menggantikan hukuman kita. 就是要代替了我们。 Nah, saudara kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹 Betapa 们， bersyukurnya kita punya Tuhan Yesus. 我们真的很非 Yang 常 sudah 的感恩我们 menggantikan 有这样的 tempat 神， kita. 他那么爱我们。 Harusnya kita yang dihukum. 是的，应当是我们要被惩 Nah, 罚的。 saudara kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Doktrin pembenaran karena iman ini harus disadari dan dipahami secara benar oleh setiap orang yang percaya. 这个我们大家都要明白这个真理， Supaya apa? 直到什么呢？ Supaya ia dapat menghayati arti dan makna keselamatan yang ia terima. 直到我们能明白这个救赎对我们是何等的重要， Supaya dia dapat memahami, menghayati makna pembenaran karena iman yang dia terima. 直到我们也能够明白这个被称义的信心是怎样。 Kita perlu memahami pembenaran karena iman itu supaya kita akan semakin bertumbuh karena iman. 我们要明白这个被称义的信心，使到我们的信心会每天的增长， Supaya juga kita memiliki rasa hormat dan takut kepada Tuhan. 也使到我们可以敬畏我们的神， Supaya kita juga rela berkorban untuk Tuhan. 使到我们也是能够为我们的神来牺牲， Nah, saudara saya 来 kasih 付出 Tuhan. 代价。亲爱的弟兄姐妹们， Alkitab menyatakan bahwa pembenaran hanya datang melalui iman. 就是在圣经写着，我们被称义就是来自信心。 Itu tertulis dalam Roma 5 ayat 1 dan Galatia 3 ayat 24. Nanti kita bisa baca di rumah. 就是在罗马书和那个加拉太书有 Nah 写 saudara, 着。 pembenaran tidak diberikan sebagai upah atas kerja keras kita. 所以说，我们被称义不是因为我们的行为， Pembenaran adalah karya Allah yang sudah terselesaikan. 我们被称义就是神所行的一个 Lain 一 dengan 个工作， pengudusan ya saudara. 就是跟这个圣洁是不同的。 Kalau pengudusan itu merupakan proses yang proses pertumbuhan yang berlanjut terus. 如果这个被圣洁呢，就是我们每天要去行的这个 Dan 东西。 pengudusan itu terjadi setelah pembenaran. 这个被圣洁呢，就是被我们先被称义，我们才会有圣洁。 Nah saudara saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Mungkin banyak orang bingung 可能有很多人就是有疑问， jika bingung dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus. 就是雅各所说的，就是有一些疑问。 Tadi yang saya bahas itu kan pembenaran karena iman. Kita Masa- selamat hanya karena iman, tidak ada yang lain. 刚才我们所读的就是我们被拯救，就是因为我们的信心。 Mungkin 没有别的。 ada yang bingung dengan ayat Alkitab yang terdapat dalam Yakobus 2 ayat 24. 我们看雅各书第2章第4节，第4节。 Yakobus 2 ayat 24. 哦，对不起，雅各书第2章第24节。 Di situ Yakobus berkata, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. 这里就说了，这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。 Dan di ayat 26 juga dikatakan, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. 然后在26节也说着，身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。 Nah, banyak orang menafsirkan ayat ini 很多人就是用这个经文， bahwa untuk dapat selamat tidak cukup hanya dengan iman saja. 就是我们要被拯救，不是单单靠我们的信心， Tapi iman plus perbuatan baik kita. 就是要信心加我们的行为。 Jadi mana yang benar saudara-saudara 所以 sekalian? 是哪一个才对呢？ Apakah kita dibenarkan hanya oleh iman saja atau oleh iman plus perbuatan baik kita?
我们人被称义是因着我们的信心，还是因着信心加我们的行为？ Apakah firman Tuhan itu berkontradiksi terhadap dirinya sendiri? 是不是我们的圣经就是有一个让我们有一个疑问，很大的疑问呢？ Tentu saja tidak, saudara-saudara dalam Tuhan. 当然不是的，亲爱的弟兄姐妹们。 Kita dibenarkan hanya oleh iman, bukan iman plus perbuatan baik. 因为我们被拯救是因着我们的信心，而不是因着信心加我们的行为。 Inilah kepercayaan fundamental orang-orang percaya. 这个就是有一个我们固定的一个相信神的一个固定。 Kebenaran di sini artinya 被称义的在这里意思就是说， Allah menyatakan bahwa seorang yang pendosa menjadi orang yang benar. 就是一个犯罪的人变成一个称义的人。 Bagaimana caranya? 我们是用什么方法 Ia 呢？ melakukan pembenaran ini dengan menaruh kebenaran Yesus kepada orang berdosa tersebut. 他就是用这个信心，就是说了我们要用我们的信心和加我们的这个行为。 Hal ini hanya terjadi karena iman. 这个会发生，就是因为我们有信心。 Yakni ketika pendosa ini beriman kepada pengorbanan Yesus, 就是说，这个犯罪的人，如果他有信心对我们的神， lalu percaya kepada Tuhan Yesus, 然后他相信神， lalu Allah membenarkan si pendosa ini. 然后神就把这个人称义了。 Kita bisa lihat ya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kitab Roma 4 ayat 3. 就是在罗马书第4章第3节这里写着， Tetapi 但是 jika Alkitab mengajarkan bahwa kita dibenarkan oleh iman, 如果圣经教导我们被称义就是因为我们 apakah 靠我 Alkitab 们的 juga 信心。 mengajarkan bahwa kita dibenarkan juga oleh perbuatan kita seperti yang diajarkan oleh orang-orang di luar sana? 是否我们的圣经也教导我们被拯救就是依靠我们的 Maka 行 firman 为， Tuhan itu tidak konsisten. 还是我们相信神就是不固定？ Jawabannya adalah tidak, saudara-saudara. 当然不是。 Oleh sebab itu kita harus memahami konteks ayat tersebut ketika kita menggali firman Tuhan. 所以说我们要明白，很明白，就是我们所读的这个经文是什么意思。 Kita tidak boleh pakai cocologi dalam memahami firman Tuhan. 我们就是不可以随随便便来用我们的思想来明白这个东西。 Oleh sebab itu, saudara-saudara dalam Tuhan, marilah kita melihat konteks dari Yakobus 2 ayat 24 ini. 所以说我们要再读一个经文，就是在雅各书第2章。 Yakobus 2 ayat 24. 雅各书第2章第24节。 Nah, dengan judul iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikannya kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain?
Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bahasa Indonesia saja, bahasa Mandarin nggak usah. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， perhatikan bahwa Yakobus 我们看雅各 di sini ia memulai bagian ini dengan menggunakan contoh seseorang yang berkata bahwa ia memiliki iman. 这里雅各就用一个比喻，就是说这个人他说他有信心， Tapi tidak memiliki perbuatan. 但是他没有行为。 Di ayat 14 yang barusan tadi kita baca 在 ya. 14节我们刚才读的， Dengan kata lain, Yakobus sedang berbicara mengenai masalah iman yang mati. 就是雅各就是说这个就是死的信心， Suatu iman yang kosong. 就是一个空虚的一个信心。 Lalu Yakobus memberikan sebuah contoh lain mengenai bagaimana iman yang sejati itu. 然后雅各又做一个比喻，就是有一个行为的一个信心， Yakobus memberikan contoh mengenai bagaimana iman yang sejati dan iman yang tidak sejati. 就是他就是做一个比喻，就是一个空虚的一个信心，还有另外一个方面就是完全的信 Di 心。 ayat 15 sampai 17 ia menjelaskan iman yang kosong, dan iman semacam ini tidak ada bedanya dengan pengakuan setan-setan. Di ayat 19. 在雅各书第二章第15节到第17节里面，雅各就说一个比喻，就是一个空虚、一个空的一个信心。 Ia juga memberikan contoh-contoh mengenai iman yang hidup dengan menunjukkan Abraham dan Rahab sebagai contoh orang-orang yang telah menunjukkan iman mereka melalui perbuatan mereka. 然后他也做了一个比喻，就是亚伯拉罕和这个拉哈，这是有一个行为的一个信心。 Di sini ada dua jenis iman, saudara-saudara dalam Tuhan. 这里有两个信心， Satu yang membawa ke arah pekerjaan yang baik yang berkenan kepada Allah. 就是一个是被神喜悦的一个信心，然后另外一个是不被神喜悦的信 Yang 心。 satu iman sejati, yang satu iman yang palsu. 就是用别话来说，就是一个是死的信心，一个是完全的信心。 Oleh sebab itu Yakobus berkata di sini iman tanpa perbuatan. 信心没有行为也是死的。 Dan di ayat 19 Yakobus berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan pun juga percaya demikian. 然后19节这里说，你信神只有一位，你信的不错，鬼魔也信，却是战惊。 Yakobus mengatakan hal ini karena setan-setan itu memang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. 因为雅各这样说，因为雅各相信这个鬼魔也是信啊， Tetapi iman mereka adalah iman yang sia-sia. 但是他们的信心是反然的心， Iman mereka itu tidak menghasilkan perbuatan yang pantas, saudara-saudara Tuhan. 他们的信心是没有得到什么东西的。 Di sini Yakobus ingin mengatakan bahwa jika Anda berkata bahwa Anda adalah orang percaya, 就是说，这个雅各说，如果我们是一个相信神的人， maka seharusnya ada semacam pekerjaan baik yang dihasilkan dari iman tersebut. 所以说，在我们的信心有一个行为很好的一个行为。 Kalau tidak, iman kita itu pasti adalah iman yang palsu. 如果不是呢，就是我们的信心就是一个假的信 Seperti yang 心。 bisa kita lihat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 yang mengatakan bahwa barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 4. 我们来看约翰一书第2章第4节，这里说：人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。 Jika kita mengaku kita adalah orang percaya, 如果我们说我们是相信神的人， tetapi kita tidak menghasilkan buah sesuai pertobatan kita, 但是我们没有得到了什么一个果子， apakah iman ini seperti ini adalah iman yang menyelamatkan? 是否这个是一个被拯救的信心 Tentu 呢？ saja tidak, saudara. 当然不是。 Tidaklah cukup hanya mengatakan bahwa saya percaya Tuhan Yesus.
我们单单说我相信主，我相信 Tapi 神是 kita 不够 harus 的。 sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. 但是我们要真真实实来相 Nah, 信我们 jika 的主耶 kita 稣。 memang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, 然后，如果我们真真实实相信我们的 maka 耶 kita 稣， akan mendemonstrasikan iman kita itu dengan hidup berkenan di hadapannya dan hidup menghasilkan buah. 所以我们要显出我们是有一个行为，然后有果子的人， Kita akan memiliki hidup yang diubahkan. 我们的生命会被更改。 Dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， Yakobus juga mengutip ayat yang sama dipakai oleh Paulus. 雅各也是用一个话来说，就是像保罗所写的。 Yakobus 2 ayat 23 mengatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yakobus 2。 Ayat 23 sudah dibaca tadi. OK， 刚才我们所读的雅各书第2章第23节。 Nah, jika apa yang diajarkan Yakobus berkontradiksi dengan penulis kitab lain, 是否雅各所写的书和别的书就是有反差呢？ maka ia tidak mungkin juga kan menggunakan Abraham sebagai contoh. 当然不是，因为在他的书里面，他有写着这个亚伯拉罕。 Kita dibenarkan hanya oleh iman. 我们被称义是因为我们的信心，我们的信心。 Kita dibuat menjadi benar di mata Allah hanya oleh karena iman. 我们在神的面前被称义，就是因为我们的信。 Tetapi iman itu, jika iman yang sejati, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 但是如果一个完全的信呢， akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman tersebut. 会显出我们这个一些行为，还有这个果子。 Kita selamat bukan karena usaha kita, 我们被拯救不是因为我们的行为， melainkan karena kasih Allah kepada kita. 但是是因为神的爱。 Mungkin bagi kita yang sudah mengerti itu biasa saja begitu, tapi banyak orang Kristen jujur saja mereka itu masih belum mengerti. Ada yang mengaku kepada saya bahwa saya masih tidak cukup baik, saya masih perlu melakukan perbuatan baik untuk bisa diselamatkan. 对我 Orang 们相 Kristen berkata demikian. 对我们相信神的人来说，这个就是一个很浅的一个教导。但是对那个外邦还没有相信神的人呢，他就是对他自己会说，我做的还不够好，我还要做更好。 Tapi ada juga orang yang sombong. 但是还有那个很骄傲的人， Saya jelaslah masuk surga orang saya tidak berdosa, saya cukup baik. 他很骄傲就说，sorry， Ya, saya tidak berdosa, perbuatan saya cukup membawa saya pergi. 他就是说，他骄傲的说，我没有犯罪，我所行的就是很好的行为啊。 Tidak, saudara-saudara Islam, kita selamat bukan karena usaha kita. Alkitab sudah berkata pada kita, kita selamat hanya karena iman kita kepada Tuhan Yesus. 不是我们所行的，不是不能拯救我们，但是我们被拯救是因着我们的信。 Tahukah saudara betapa luar biasanya Tuhan Yesus itu? 你们知道吗？我们的神是何等的伟大！ Yesus pada waktu disalibkan, 当耶稣被钉在十字架的时候， ketika ia bilang haus, 当他说他渴， ketika dia akan diberikan minum, 当他要有人要拿喝的给他喝， anggur bercampur empedu, 就是这个苦的一个酒， ia menolak meminum. 他就是不要喝。 Menurut saudara mengapa? 大家来说，为什么呢？他拒绝了这个 Mengapa 酒。 Yesus menolak meminum anggur bercampur empedu tersebut? 为什么耶稣那个时候他拒绝了这个水呢？ Ternyata anggur bercampur empedu itu 就是这个葡萄水和 dapat 这个， mengurangi rasa sakit atau sebagai obat bius sementara. 因为如果他那时候喝了这个酒的时候，那个酒它会暂时性的让耶稣没有感觉到痛。 Ini dimaksudkan agar orang yang disalibkan itu dapat menahan rasa sakit yang luar biasa itu. 这个他们所要献给耶稣喝的这个酒呢，葡萄酒呢，就是如果耶稣喝的时候，他就会感觉到，他就不会感觉到这个痛。 Tetapi luar biasanya Tuhan Yesus menolak meminum anggur tersebut. 但是我们的耶稣他就是拒绝了，不要 Mengapa 喝。 saudara-saudara kasih dalam Tuhan? 为什么呢？
Karena dia mau menanggung 100% rasa sakit itu. 因为他要100%的要感受到 Karena 这 dia 个 mau 痛， menanggung 100% penderitaannya itu. 就是他要完全的感觉到这个 Sebagai tanda 这个重担， Sebagai tanda bahwa dia mau menderita secara total 就是代表了他要demi keselamatan manusia. 就是要代表了他要坑了，他要为我们坑了这个罪。 Saudara-saudara dalam Tuhan, betapa besar kasih Tuhan itu kepada kita. 让我们看我们的神的爱何 Kita 等的 harus 伟 sadar 大。 bahwa tanpa pengorbanan Tuhan Yesus kita semua binasa. 我们要相信，如果因为神的牺牲就是很完全， Oleh sebab itu di ayat 27 dikatakan, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? 所以说刚才我们所读的这个罗马书3章第27节里面， Apakah 我 kita 们有什么可夸的？ Apakah kita dapat bermegah atas perbuatan baik kita? 我们可以夸我们的行为吗？ Semua perbuatan baik kita itu tidak bisa membawa kita untuk mendapatkan pembenaran dari Kristus. 我们所行的我们不能代表我们要献给我们的 Melainkan 神， hanya karena iman kita dibenarkan. 但是就是因着我们的信，我们被称义， Bukan iman plus perbuatan baik, 不是信加我们的行为， tetapi hanya iman saja. 但是只单单我们的信。 Jadi saudara-saudara dalam Tuhan, saya sudah jelaskan bahwa antara perkataan Paulus dengan Yakobus tidaklah berkontradiksi. 所以刚才我们所说的这个使徒保罗和这个雅各他们所写的书这是一等的。 Semua kita diselamatkan hanya karena iman saja. 我们世人被拯救就是因着我们的信。 Nah, ini biasa saya ngobrol-ngobrol sama orang juga, ini yang biasa orang Islam ya, biasa mereka akan tanya balik kepada saya. Jadi cukup dengan iman saja. Apakah kita tidak perlu berbuat baik? 就是有时候我和这个外邦人，就是伊斯兰人来讨论的时候，他们就是会说，是否我们只单单信而已，不用行为呢？ Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. 然后在圣经里面写着，如果我们的信没有了行为是死的。 Sebagai orang percaya kita harus berbuat baik, itu harus. 所以说我们是相信神的人，我们要去做一个好行 Tapi 为。 bukan untuk mendapatkan keselamatan. 但是我们的行为不是要得到了这个拯救。 Kita berbeda dengan agama lain yang mengajarkan bahwa untuk selamat kita harus beramal, kita harus menumpuk pahala kita, membuat sebaik-baiknya. 所以我们跟别的宗教是不一样的教导。别的宗教是教导我们要多做那个很好的行为，我们才会得到一些奖赏，然后我们会被拯救。 Tetapi kita berbeda, saudara-saudara dalam Tuhan. 但是我们不一样， Kita berbuat baik sebagai tanda ucapan syukur atas anugerah Tuhan kepada kita. 我们做的很多的好的行为，是因为我们要报答主耶稣对我们的爱， Di mana Tuhan sudah menyelamatkan kita. 因为耶稣已经拯救了我们。 Dan juga perbuatan baik kita itu 然后我们好的行为呢， adalah sebagai tanda bahwa kita sungguh beriman kepada Dia. 也是证明了我们是有信心，对他有一个信心。 Jadi saudara-saudara dalam Tuhan, pengajaran di Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 yang barusan kita baca tidak bertentangan dengan Roma 3 ayat 21 sampai 31. 所以说，刚才我们所读的这个雅各书和这个罗马书是一样的。 Karena 一样的 pengajaran 一样的道理。 Paulus bahwa syarat keselamatan adalah iman. 因为保罗所教导的，我们要被拯救是因着我们的 Sekali 信。 lagi saya katakan, pengajaran Paulus ialah bahwa syarat keselamatan hanya oleh karena iman. 就是条件我们要被拯救，就是因着我们的信。 Dan pengajaran Yakobus adalah 然后雅各的教导， bahwa perbuatan baik itu adalah buah dari pembenaran karena iman itu. 就是我们所做的这个行为，好的行为，就是因为我们有这个信。 Yakobus bermaksud supaya orang jangan hanya mengaku beriman saja, saudara-saudara dalam 因 Tuhan. 为雅各要教导我们做一个信耶稣，就是有信心的人，就是不要单单没有就是没有了，不是单单只有信，但是没有行为。 Tapi harus menunjukkan buah dari pembenaran iman itu, yaitu buah-buah roh. 但是我们
有信心的人，我们要显出来，我们这个果子就是好的果子。 Jadi maksud Yakobus ini bukan dia bilang kita selamat berdasarkan perbuatan kita, bukan. 所以说雅各不是说在里面不是说我们被拯救不是因为我们的行为。 Maksud dia jangan hanya mengaku beriman saja. 所以说雅各就是说我们相信不是要单单说信而已， Tapi harus menunjukkan buah dari iman tersebut. 但是我们要显出来我们的果子。 Tapi banyak orang yang bilang saya beriman kepada Tuhan Yesus, tapi tidak ada perbuatan yang menunjukkan hal tersebut. 很多人就是说我信耶稣啊，但是在他的生活里面没有显出来一个 Gampang 果 bilang 子， saya 还有一个 percaya 行 Tuhan 为。 Yesus, tetapi perbuatan itu membuktikan apakah dia sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus atau tidak. Jika dia sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, maka pasti ada perbuatan yang terlihat. 对他们来说很简单，说我有信心，我对耶稣有信心，但是在他信心里面没有一个果子的时候，然后没有一个行为的时候，就是突然的、徒劳的。 Jika kita mengaku beriman kepada Tuhan Yesus tapi tidak mempunyai buah-buah roh, 如果我们承认我们相信耶稣，我们有信心，然后在我们的生活没有一个果子的时 berarti 候， orang itu mempunyai pengakuan yang palsu, saudara-saudara. 所以在他的信心里面是一个假的信心。 Tapi kadang-kala kita orang yang percaya itu bisa saja dalam waktu tertentu dia bisa down, bisa mundur. 但是有些好像我们信耶稣的人，有些时候我们的信心会软弱。 Tapi kita tidak boleh langsung menghakimi bahwa orang itu tidak memiliki perbuatan-perbuatan 然后我们 yang sesuai dengan imannya. 然后我们不能直接定了他是没有信心的 Maksud 人， saya 就是 adalah 假信心的人。 ketika 不可 dia 以 mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan hidupnya selanjutnya tidak ada perubahan sama sekali dan hidupnya masih sama seperti dulu, sama sekali tidak berubah, itu patut dipertanyakan. 但是呢，如果这个人他相信神已经很久了，然后他的生活、他的行为就是没有什么的改变，只是停止在那个行为的时候，那个我们就要有很大的疑问。 Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, betapa bersyukurnya kita sebagai orang percaya. 亲爱的弟兄姐妹们，我们真的非常的感恩，我们有这样的神， Ada damai sejahtera yang besar. 有一个平安的心。 Yang kita butuhkan untuk dapat diselamatkan hanya dengan percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. 因为我们所要得到的这个救赎，就是拯救，就是我们要信，只单单靠我们的信。 Seandainya syarat keselamatan itu harus ditambahkan dengan perbuatan baik kita, saya rasa tidak ada satupun dari kita yang selamat. 如果我们被拯救，因着我们的信加我们的行为的好的行为的话，我相信很多人就会失败，因为我们的好行为我们可以诉算。 Saya rasa betapa beruntungnya kita sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. 我们真的非常的有福了， Anugerahnya itu begitu besar dalam kehidupan 神 kita. 的恩典非常的大。 Makanya sepatutnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti saat ini corona, kita bisnis down, banyak permasalahan yang kita alami, sepatutnya kalau kita mengingat ini, kita seharusnya tetap bisa bersyukur karena kita itu sudah diselamatkan. 所以 Itu 说， yang 如 paling 果 terpenting. 如果看这样的情况，看现在的情况，就是我们就是因着这个病毒的因着这个病毒，让我们的生意没有我们的生意跌倒了，其他的事情让我们很烦恼。但是我们如果想起了耶稣何等对我们的好，我们就会有一个信心，我们会坚固起来。 Jadi saya ulangi saudara kasih dalam Tuhan, yang kita butuhkan untuk dapat diselamatkan hanya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. 所以说我要重复一下，我们相信我们要被拯救，就是因着我们的信， Bukan iman plus perbuatan baik. 不是我们的信加我们的行为。 Tapi ingat, iman yang sejati pasti menghasilkan buah-buah dari iman 但是 tersebut. 我们要记住，我们是这个什么完全的信心，就是有一个很好的行为， Iman yang sejati pasti menghasilkan perbuatan yang berkenan kepada Allah. 然后完全的行为就会显出了一个很好的行为在神的面前。 Maka saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita perlu selidiki saat ini. 所以，亲爱的弟兄姐妹们，我们要审查我们 Apakah 自己， iman yang kita miliki saat ini adalah iman yang sejati? 是否我们的信心也是一个完全的信心呢？ Atau iman yang kosong? 还是一个空虚的信心 Nah,？saudara-saudara kasih dalam Tuhan, akhir dari segala sesuatu itu sudah semakin dekat. 亲爱的弟兄姐妹们，我们的结尾是快到了。
Jadi marilah kita berbenah diri setiap hari. 所以我们要审查我们自己。 Jika hari ini saudara-saudara kasih dalam Tuhan merasa belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, 我们准备好自己，如果现在就是在这个时刻，我们还没有真真实实，就是用认真的相信神的时候， atau kita belum memiliki iman yang sejati itu, 或者我们还没有得到了这个完全的信心， yang selama ini kita cuma mengaku saya percaya Tuhan Yesus tetapi sesungguhnya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, 就是说我们单单用我们的口来说我相信神，我有信心，但是我们没有一个很好的一个行为呢？ maka mari putuskan hari ini untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. 就是在今天我们要真真实实的说，我们要真真实实来相信神， Sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati itu. 真真实实要有这个完全的信心。 Kita harus selalu membaca firman Tuhan, 我 saudara-saudara. 们要每时每刻读圣经， Karena firman Tuhan itu yang akan menuntun kita kepada iman yang sejati itu. 因为这个圣经呢会带领我们，就是得到了这个完全的一个信心。 Jika kita yang sudah memiliki iman yang sejati itu, 如果我们已经有这个完全信心的人， jangan sombong. 我们不要骄傲， Tetaplah bertekun sampai hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 我们要谦卑，然后用更努力来读这个圣经，直到神第二次再来这个世上。 Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Firman Tuhan pada pagi hari ini 今天早上的讲道 juga mengingatkan kita 也提醒了我们， bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. 就是我们在神的面前没有什么可以 Tidak 夸 ada yang 的， bisa membuat kita bermegah di hadapan Tuhan. 在神的面前我们没有什么东西可以夸的。 Kita diselamatkan semua karena iman, karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan kita. 我们被神拯救是因着他的恩典，他的爱。 Jadi saya harap saudara-saudara kasih dalam Tuhan tidak ada lagi yang salah pengertian antara pengajaran Paulus di Roma dengan pengajaran Yakobus. 所以说我们不要再怀疑了，这个在罗马书所写的和这个雅各书所写的是一样的。 Bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena iman. 我们被拯救是单单因着我们的信。 Jika kita tahu bahwa kita diselamatkan hanya karena iman, 如果我们知道我们被拯救是因着我们的信， apa yang harus kita lakukan? 我们要做什么呢？ Kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan, benar nggak? 我们要更认真在神的面前啊， Karena semua yang kita miliki anugerah Tuhan. 因为我们已经有得到神的恩典。 Seperti yang saya bilang tadi, jika mengandalkan iman dan plus perbuatan kita, 如果我们靠我们的信加我们的行为， maka tidak ada seorang pun kita yang sanggup. 在这个世上是没有任何人可以 Tidak 做 ada 得到。 seorang pun yang bisa selamat. 就是说，就是一句话来说，就是没有任何人会被拯救。 Berbeda kan, kalau pengetahuan kita tentang ini akan membuat cara hidup kita juga berbeda. Maka dari itu saya bilang, setiap orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya harus memahami doktrin pembenaran karena iman ini. 所以说，我们相信神的人，我们要明白这个真理。 Kalau tidak, dia akan merasa dirinya yang berjasa, kalau yang menentukan dia masuk surga atau tidak. Dia mengandalkan perbuatan dia untuk masuk ke surga. 因为如果我们用别的方法来明白、来思考这个经文的时候，如果我们得到了，就是说，因着我们的行为我们会拯救的话，我们就会变成一个很骄傲的人。 Tetapi jika dia memahami pembenaran karena iman ini, karena kalau dia diselamatkan hanya karena iman, bukan perbuatan baiknya, cara hidupnya juga akan berubah. Dia akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. 所以说，如果我们明白了这个真理的时候，就是我们被拯救是因着我们的信，而不是因着我们的行为的话，我们就会有一个不一样的就是不一样的行动，就是我们就会更加的相信我们的神。 Orang itu pasti akan lebih takut akan Tuhan, 这个人他会变成一个很敬畏神 akan 的 lebih 人， cinta kepada Tuhan. 会更爱我们的神。 Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya harap lewat firman Tuhan pada pagi hari ini semua kita mengerti bagaimana kita diselamatkan hanya karena iman, bukan iman plus perbuatan baik. 亲爱的弟兄姐妹，希望今天早上的讲道，我们大家可以明白，我们被拯救不是
是单单因着我们的信，不是因着我们的信加我们的行为。 Mungkin kita pikir ini doktrin saja, nggak 可能我们都会说啊，这个是一个教导 Tapi 而已。 pemahaman kita akan firman Tuhan, doktrin-doktrin akan mempengaruhi cara hidup kita. 但是我们要明白，这个教导呢，如果我们有很好的教导的话，我们就会更明白。 Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, semoga di semua kita yang dikasih dalam Tuhan dapat memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. 我希望我们大家有一个很明确、就是有一个很好的信心在我们神的面前。 Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. 希望今天早上的讲道能祝福我们。 Mari kita berdoa. 我们大家来低头祷告。 Bapa kami dalam kerajaan surga, 亲爱的天父， kami bersyukur bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami. 我们感谢你，你已经拯救了我们， Engkau begitu baik bagi kami. 你何等的对我们美好。 Tuhan, kami percaya bahwa hanya karena iman kami diselamatkan, kami dibenarkan 我们 oleh 也相 darah 信 Yesus.，我们也相信，因着我们的信，我们被拯救；因着你的血，我们被拯救。 Tidak ada yang dapat kami megahkan di hadapan-Mu Tuhan. 没有任何东西我们可以夸在你的面 Kami 前。 sungguh tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. 我们在你的面前是没有什么东西可以夸的。 Oleh sebab itu kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. 所以说，我们在你的面前，我们要 Kami 谦卑， bersyukur kepadamu ya 我 Tuhan. 们感恩， Sebab Engkau sudah membenarkan kami. 因为你已经把我们 Engkau 称 sudah 义了， menyelamatkan kami dengan luar biasa. 你也已经拯救了我们。 Tuhan, Kau berkati setiap jemaat kami ya Tuhan yang mendengarkan firman 求你 ini. 祝福每个人已经听你的 Sehingga 道的人。 pada pagi hari ini Tuhan, mereka mendengarkan bahwa Engkau sudah menyelamatkan mereka hanya oleh karena iman, bukan karena iman plus perbuatan baik. 直到我们大家都可以明白，因为我们被你拯救是因着我们的信，而不是我们信加我们的行为。 Maka kiranya sukacita damai sejahtera melimpahi hati mereka masing-masing ya 直 Tuhan. 到你的喜乐能够充满我们每个人的心。 Tuhan, kami sungguh serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. 神，我们把以下的时间交托在你 Biarlah 的手 setiap 中， kami ya Tuhan boleh semakin cinta akan Engkau, 让我们大家都更爱你， semakin takut akan Engkau dalam dunia yang semakin rusak ini ya Tuhan. 也更敬爱你、敬 Biar 畏 kami 你， setiap hari boleh selalu waspada, 直到我们大家可以警醒， selalu berbenah diri 可以来审查我们自己， untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. 来接受你的第二次再来。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢 Di 你， dalam nama Tuhan Yesus Kristus Oh, kami Yesus mengucap Kristus. syukur dan berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告。